Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kita diberi keizinan oleh Allah dalam majlis ilmu. Saya tengah hari ini nak memetik satu kata-kata hikmat daripada seorang ulama sufi yang terkenal, iaitu Syekh Ibn Atta' As-Skandari, di kitabnya yang bernama Al-Hikam. Jadi hikam ni dia jamak daripada perkataan asalnya iaitu hikmah. Kata-kata hikmah, hikmatun, dia punya singular dia, kalau pluralnya hikam. Hikam tu himpunan kata-kata hikmat yang banyak lah. Jadi ditulis oleh seorang ulama terkenal daripada Iskandariyah, Mesir, kira-kira 300 atau 400 tahun yang lalu. Jadi dalam kitab ni tuan sekalian, dia ada lebih kurang 265 himpunan, 264 kata-kata hikmat, yang mana walaupun ini merupakan kata-kata manusia biasa, bukannya Quran, bukannya hadis, tetapi setakat ni lah yang kita tahu, tak ada lagi orang yang berani rad ataupun menolak kata-kata tersebut. Jadi bagi para rasul, Allah Ta'ala turunkan wahyu, kan? Tapi selepas wafat Nabi SAW, wahyu tak turun lagi. Tetapi penerusan daripada bimbingan daripada Allah Ta'ala itu, diutusnya para ulama, yang mana ulama-ulama ini yang sampai pada martabat satu perkataan mereka yang tak boleh ditolak. Itu disebut kata-kata hikmat. Walaupun bukan Quran, bukan hadis, tapi kata-kata itu kita nak nafi tak boleh. Dia ada kebenaran dia. Macam contoh kitab hikam ni, walaupun dah saya ingat dekat hampir 300 atau 400 tahun, tapi setakat ni kita belum ketemu satu pun kata-kata hikmatnya itu yang berani ditolak oleh orang. Bahkan disyarah dan dihurai. Bukan setakat ulama-ulama dulu, termasuk ulama-ulama terkini. Di antaranya ulama terkini yang menghurai kitab Al-Hikam Syekh Ibn Atta' ni terdiri daripada Said Hawa, almarhum Said Hawa, atau ulama terkenal daripada Syria. Begitu juga Said Tamadat Al-Buti, juga pada Syria, yang terkorban, saya ingatlah setahun yang lepas, dia tengah buat kuliah di sebuah masjid, rejim Asad bom masjid tu, beliau syahid. Jadi beliau meninggalkan kitab Syarah Hikam 2 jilid, ya. Said Hawa dan juga Said Ramadan Al-Buti. Jadi saya pagi tengah hari ini saya nak ambil kata-kata hikmatnya yang ke-47, ya, supaya kita insya-Allah sama-sama mendapat manfaat daripada kata-kata hikmat beliau ni. Dia kata macam ni: min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadami ala ma fa'altuhu min wujudiz zalalat. Dia kata lebih kurang macam tu. Maksudnya lebih kurang dia kata daripada alamat atau tanda-tanda matinya hati. Alamat kata hati kita tu mati, iaitu tidak ada duka cita di atas luputnya perkara-perkara ibadat. Kita tinggal buat ibadat, luput ibadat, tak rasa duka cita, dan tidak meninggalkan menyesal, tak ada menyesal dalam melakukan perkara-perkara maksiat. Buat maksiat tak rasa menyesal, tak rasa susah hati. Meninggalkan taat tak rasa apa-apa. Lebih kurang macam itulah. Ini alamat matinya hati. Jadi saya cerita sikit apa itu hati. Hati ini kita sebut menaknya hati ini jantung. Jantung tu. Tapi orang Melayu panggil qalbun ataupun hati. Maksud hati itu jantung tu lah, yang bentuk sanubari itu, macam bujur sirih, warna pink, yang pam darah tu. Itu jantung. Jantung ni ataupun hati ni bukan hati yang satu lagi yang menapas tu, bukan hati tu.
masuk jantung tu. Sebab tu Nabi sebut, Nabi kata kalau eloklah seketul daging tu, kalau dia elok, elok semua seluruh anggota. Kalau dia rosak, rosak semua. Itu merupakan jantung. Kalau jantung tu elok, badan kita semua elok. Tapi kalau jantung kita bermasalah, habis macam-macam penyakit datang. Jantung tu berhenti, kita mati terus. Jantung. Dia ada dua tau. Satu jantung fizikal. Satu lagi dia panggil jantung ataupun hati yang masa rohani. Hati yang masa rohani. Dia ni tak boleh kita kesan dengan sebarang alat saintifik. Dan dia ni bukan bangsa dunia, tapi dia bangsa langit. Dijadikan oleh Allah dulu pada azali lagi, dan diletakkan di alam ruh. Kemudian bila ibu bapa kita berkahwin, kemudian lekat dia punya benih tu, bila dia sampai umur bayi dalam kandungan itu kira-kira 4 bulan, maka ruh tu ditransferkan ke dalam jasad ataupun janin. Besar, kemudian dilahirkan ke dunia ni. Bila kita lahir, bersama-sama kita ada jasad dan ada ruh. Ruh itu dinamakan hati bangsa rohani. Dalam kitab-kitab tasawuf, tuan-tuan, disebut dengan beberapa istilah. Yang pertamanya disebut ruh. Yang kedua dia kata qalbun atau hati. Yang ketiga disebut nyawa. Yang keempat disebut disebut sebagai nafsu. Hakikatnya sama. Ruh pun dia, nafsu pun dia, akal pun dia, apa lagi sebut satu lagi, hati pun dia. Dia panggil latifah rabbaniyah. Jisim yang halus, bangsa ketuhanan. Dinamakan dengan berbagai-bagai nama. Pertama panggil ruh. Kenapa panggil ruh? Kerana adanya dia, kita boleh hidup. Dia keluar pada tubuh badan kita, kita mati. Ruh, nyawa sama lah. Yang kedua, disebutnya sebagai akal. Apabila makna kata dia boleh berfikir secara sempurna, orang panggil akal. Berakal. Apabila dia tak boleh kontrol, orang panggil dia nafsu. Dan kadang-kadang disebut dalam bahasa Melayu, dia panggil hati. Hati dalam bahasa Arab dia panggil qalbun. Qalbun. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tak berguna harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang balik jumpa Tuhan bawa qalbun salim, bawa hati yang sejahtera, hati yang beriman. Jadi dalam bahasa Arab, hati ni panggil qalbun. Kenapa dipanggil qalbun? Kerana hati ni sifatnya berbolak-balik. Qalbun ni bahasa Arab. Qalbun tu berbolak-balik, inqilab. Ada perkataan inqilab tu ataupun qalbun tu dipanggil hati. Berbolak-balik. Kejap gitu, kejap ini, kejap gitu, kejap ini. Mula-mula kata nak kahwin dah, lepas tu tak jadi, bercerai, apa tak jadi kahwin, bertunang, tak jadi kahwin. Mula-mula nak pergi beli kereta ni lawa dah ni. Main masa nak beli tak jadi pula, beli kereta lain. Dia berbolak-balik. Sebab tu disebut hati, sebab dia sifatnya berbolak-balik. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Bukankah tidak dengan berzikir itu hati jadi tetap? Hati yang tidak berzikir dia akan berbolak-balik. Hati yang sentiasa berzikir mengingati Allah Taala, hati itu akan menjadi tetap. Hati ni tuan-tuan sekalian diberi pembicaraan yang panjang oleh ulama-ulama tasawuf. Kerana apa? Kerana dia raja. Hati ni sifat sebagai raja bagi seluruh anggota. Anggota kita ni Nabi kata semua tentera. Ketua dia hati. Baik hati, baik anggota yang lain. Rosak hati, rosak semua. Hati yang baik, contohlah hati yang baik. Kita duduk di rumah dengan azan. Kemudian hati kita ni teringat nak pergi masjid, nak sembahyang berjamaah. Jadi anggota yang lain ni, anggota lain tangan, kaki semua terus bergerak pergi ke masjid. Ada tak bila hati nak pergi masjid, kaki tak mau berjalan? Kita nak pergi masjid ni, orang azan, nak pergi masjid. Tiba-tiba kaki tak mau berjalan. Ada? Hoi, kaki tunggu apa lagi? Jalanlah. Dia tak payah apa. Bila hati tu teringat nak pergi masjid ya, kaki berjalan pergi ambil kunci, tangan pegang kunci, bagi sekali tangan ni ambil kepiah bawah kepala, ambil kain pakai, pergi kereta ke, pergi ke motor, kita start.
Ulai minyak. Jadi bila hati tu teringin nak buat kebaikan, nak pergi masjid, seluruh anggota terus bekerja ke arah itu. Itu juga kalau hati tu jahat. Nak berjudi ke, nak buat maksiat ke, kaki tangan ni semua akan bekerja ke arah itu. Oleh kerana dia raja, maka sebab itu ulama-ulama sufi bagi perhatian yang cukup serius berkaitan dengan persoalan hati. Bolehlah saya katakan tuan-tuan, hati itu ibarat burung. Hati itu burung. Jasad kita ni diibaratkan seperti sangkar. Sangkar pun kena ada, burung pun ada. Tapi yang jadi masalah tuan-tuan sekalian, kita banyak bagi perhatian kepada jasad. Kita kurang beri perhatian kepada hati. Sedangkan hati itulah yang akan kekal. Hati tak binasa tuan-tuan. Bila kita mati, jasad kita yang binasa. Sedangkan roh kita tak binasa. Roh kita akan pergi ke dalam kubur. Dia akan menerima soalan muka dan nakir. Dia akan diberi nikmat ataupun diazab. Roh dia tak binasa. Roh tu kekal. Tapi kekalnya bangsa aradhi. Dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Jadi sepatutnya yang kekal itu kena bagi perhatian lebih. Antara contoh, sangka dengan burung. Burung pun kita bagi perhatian. Sangka pun bagi perhatian. Tapi kalau kita setakat bagi perhatian kepada sangkar, bocat, sapu, berbenih, cuci, burung mati nak buat apa? Burung lapar tak bagi makan, burung dahaga tak bagi makan, burung sakit kita tidak ubat. Last sekali mati burung. Bila mati burung, sangkar nak buat apa? Gantung sangkar keliling rumah. Dekat 30-40 ekor, 30 sangkar. Burung tak ada, orang kata tak ketahuan orang ni. Badan pun, jasad pun kita kena bagi perhatian, tetapi roh tu kena lebih lagi lah tuan-tuan. Apa dimaksudkan dengan mati hati? Kata musannif rahimahullah ta'ala, kata tu ni, dia kata min alamati mautil qalbi, daripada alamat tanda-tanda mati hati. Hati tu mati. Apa alamat dia? Biasanya kalau alamat tu ada tuan, benda tu ada lah. Lalu doktor kalau dia cek kita, dia tengok alamat. Dia tengok mata, tengok semua lah. Pegang ni semua, dia cek-cek semua. Alamat tu lah ada, kencing manis ya. Darah tinggi ya. Dia cek-cek semua, tengok mata. Macam mana cik? Kelabu lah cik. Lepas tu, kencing macam mana? Kerah lah cik. Last sekali dia ambil darah, dia masuk makmal, confirm kencing manis. Bila alamat tu selalunya, bila alamat tu ada, tanda-tanda tu ada, menunjukkan apa benda tu. Sekarang ni kita tak tahu hakikat hati mati tak mati, tapi dia ada alamat dan tanda. Macam contoh tangan mati. Tangan kita mati, dia naik motor. Dia naik motor wow, pum, melanggar apa-apa. Lepas tu pergi hospital, doktor buat semua, tapi tangan ni dah mati. Makin lama makin kecil, makin lama makin kecil. Cubit pun tak rasa apa tuan. Kita pergi ziarah dia. Awak tangan hang jadi macam ni, kau kecil. Tak tahulah ustaz, dia kata. Saya ni cubit pun tak rasa apa, dia kata. Darah dah tak berjalan. Saya kata kat dia dulu, saya kata, pok saya jadi macam ni, tangan dia kebas. Lepas tu buat macam mana? Pergi tungku. Kita ambil tungku, orang tungku perut pasal salin tu. Ambil tungku tu, bakar tungku tu, demah tangan. Demah. Kemudian darah tu berjalan. Elok balik, saya kata. Saya pun nak buat begitu, dia kata. Kita pun balik, dia suruh isteri dia bakar tungku. Dia suruh isteri dia bakar tungku. Dan tungku tu bakar, dia ni penyegan. Dia jenis penyegan. Dia letak tungku macam tu, dia letak tangan dia atas tungku. Dia lena. Bila dia lena kan, daging dia ni bau hangit. Satu rumah bau daging hangit. Orang tu tanya, daging apa hangit tu? Dia pun terjaga, siapa bakar daging dah hangit? Padahal tangan dia yang hangit. Bila tangan dia hangit, dia sendiri tak tahu tangan dia hangit. Kenapa dia tak tahu, tak rasa sakit? Bila tangan ni kena panas, kenapa tak rasa sakit? Sebab tangan tu dah mati. Tangan tu dah mati. Begitulah ibarat tuan-tuan sekalian, hati mati, dia tak rasa apa. Kebanyakan hari ni orang mati hati.
Orang azan dia tak tahu. Kalau orang yang ada iman tuan-tuan, bila dengar panggilan sebut nama Allah, dia akan sahut. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman ni sebut nama Allah, gemetar hati dia. Dia akan pergi ke mana suruhan azan itu dikumandangkan, dia akan pergi menyahut, dia akan pergi semayang berjamaah. Dia akan pergi semayang. Sebab apa? Sebab hatinya hidup. Tapi hati mati yang azal lah darah macam mana pun dia buat dah. Itu tanda hati mati. Tangan ni kalau dah mati kita letak panas macam mana pun tak rasa apa. Wal ayazubillah tuan-tuan. Wal ayazubillah. Bila hati mati. Sebab itu kata Syekh Ibn Atta' dalam kitab Hikam dia ni kata min alamati mautil qalbi. Di antara tanda-tanda alamat hati seorang tu mati. Dia kata dia kata adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat, iaitu tidak rasa duka cita apabila luput daripada perkara-perkara ibadat. Ibadat luput kan, umpamanya apa nama kita ni ada jadual-jadual kita. Kalau siang kita ni paling elok sekali di waktu pagi kita sembahyang sunat duha. Di waktu malam tu kalau boleh jangan tinggal sembahyang sunat tahajud. Kita tutup dengan witir sebagai contoh kan. Kita jangan tinggal langsung baca Quran walaupun sehari semuka. Kalau Ustaz Patahiyakan dia sebut kita baca satu hari satu juzuk, itu paling baiklah. Kalau tak boleh pun paling kurang semuka kan. Jadi apabila makna kata kita luput benda-benda macam ni, kita jaga tengah malam 4 pagi, bukan kita bangun-bangun kita buat apa? Bukan sembahyang tahajud, kita pergi kencing. Lepas kencing tidur balik. Kita tak rasa rugi meninggalkan tahajud walaupun 2 rakaat. Itu maknanya tanda hati mati. Tak rasa rugi yang amat sangat. Kan? Umpamanya kita di waktu makna kata di waktu siang kita luput sembahyang sunat duha. Kita tak rasa apa-apa. Tu yang sunat-sunat tu. Kalau yang wajib tuan-tuan lagi lah kita rasa menyesal yang amat sangat. Kadang-kadang kita tuan-tuan sekalian kita balik pada pejabat. Kita nak semayang asar umpama contoh, nak semayang asar di rumah. Ataupun masjid-masjid yang kita jangka boleh sampai. Tiba-tiba tuan-tuan traffic jam. Boleh bayang berpeluh gelisah. Aku asar dok lagi ni. Kereta jam, nak go stand tak boleh, nak go hit tak boleh. Aku nak buat macam mana? Bila dia tak dapat sembahyang asar, dia terluput sembahyang asar itu, Allah, dia menyesal yang amat sangat. Itu hati hidup dia tu. Ni tidak pagi matahari naik. Alhamdulillah terlepas subuh. Dia tak rasa apa. Orang terlepas tahajud pun hati, dia terlepas subuh tak rasa apa. Kira beratlah. Cukup beratlah. Jadi oleh itu ada alamat dan tanda makna kata hati tu mati, iaitu makna kata apabila dia tidak langsung berduka cita, tak rasa sedih apabila terluput dalam mengerjakan taat. Jangan macam tu tuan. Kita ni makna kata Allah Ta'ala nak anugerah macam-macam. Ni Ramadan nak dekat dah ni kan? Kalau kita tengok dalam dalam hadis Nabi SAW, para sahabat menceritakan, dia kata bila datang saja Ramadan, datang saja bulan Rejab, Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami di bulan Rejab dan di bulan Sya'ban. Bulan Rejab tu banyak kelebihan dia. Bulan Sya'ban pun banyak kelebihan dia. Sehingga Nabi berdoa supaya baginda diberkati oleh Allah sepanjang bulan Rejab dan sepanjang bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi sahabat kata, kami menyangka seolah-olah Rasulullah SAW berpuasa genap 30 hari sepanjang bulan Rejab. Seolah-olah. Tapi Nabi tak puasa lah sampai cukup 30. Tapi nak ceritanya banyak sangat Nabi berpuasa di bulan Rejab. Begitu juga di bulan Sya'ban. Bulan Rejab ni tuan-tuan, bulan haram. Termasuk 4 bulan, salah satu bulan yang haram, bulan Rejab. Nak cerita apa lepas kan? Kita kira untuk tahun depan lah pula. Dia 4 bulan, Rejab, Zulqaidah, Zulhijjah dan bulan Haram. 4 bulan ni dipanggil bulan haram. Diharamkan berperang. Di bulan itu digalakkan kita mempertingkatkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang bulan Sya'ban.
Syakban ni tuan-tuan, dia pintu untuk masuk Ramadan. Pintu masuk Ramadan. Kita kalau boleh Ramadan ni kita nak tingkatlah kita punya, orang panggil apa, kita punya ibadat lah. Tak mau macam lama lah. Tahu ibadat cara lama? Dia bulan biasa, berat badan dia 50 kilo. Masuk Ramadan tiba-tiba 70 kilo. Bukan makin ringan, makin berat. Dia rembiar, apa tahu rembiar? Pegang ni pergi pasar Ramadan tak curi tangan. Dia makan sungguh. Itu tak dapat apa-apa lah tuan-tuan. Kita nak puasa betul-betul ni. Kita nak tingkatkan puasa kita daripada puasa orang awam kepada orang yang khawas ataupun orang yang khawas. Yang dapat jaga mata, jaga telinga, jaga lidah, jaga kaki elok-elok. Kan? Dapat mendirikan berpuasa siang hari, mendirikan ibadat di malam hari. Kunci ibadat ni tuan, kunci kata sahabat-sahabat, kunci ibadat ni makan. Kunci ibadat makan. Ibarat tuan-tuan sekalian, pokok ni benih tu. Makanan tu macam benih. Elok benih, eloklah pokok. Betul cara makan kita, insya-Allah eloklah ibadat kita, insya-Allah. Apa kunci dia? Yang pertama, makan yang halal. Yang kedua, jangan makan banyak. Itu kunci dia. Kalau kita makan banyak, memang tak boleh buat ibadat. La tumitul qalba bikasrati ta'am wasyarab, kata Nabi. Jangan kamu matikan hati kamu dengan banyak makan dan banyak minum. Jangan matikan hati. Antara perkara yang boleh mematikan hati dengan sebab kita banyak makan. Makan tak berhenti. Jumpa dia, kerja kuat, nak makan ustaz. Sempak dia makan kuat juga. Makan banyak mat, nak kerja ustaz. Jadi hidup dia makan kerja makan. Lain tak ada. Jadi makan banyak ni Nabi kata boleh menyebabkan hati kita mati. La tumitul qalba bikasrati ta'am wasyarab. Jangan kamu matikan hati kamu dengan banyak makan dan banyak minum. Fa innal qalba, sesungguhnya hati ini kata Nabi kazar'i, dia ibarat tumbuh-tumbuhan. Yamutu iza kasura alaihal ma, matilah pokok ni bila banyak sangat atasnya air. Sawit pun tuan-tuan tenggelam sampai sebulan mati dia. Sebab tu kalau boleh kita kurangkan makan, insya-Allah. Kata ulama sufi, kalau kita menuntut kelazatan dunia, kita takkan dapat kelazatan ibadat. Dia ibarat dunia akhirat tuan-tuan, ibarat masyriq dengan maghrib. Matahari naik dengan matahari jatuh. Kita menghadapkan muka kita ke masyriq, kita membelakangkan maghrib. Kita menghadap muka kita ke maghrib, kita membelakangkan masyriq. Kita menghadap matahari naik, kita membelakangkan matahari jatuh. Kita menghadap matahari jatuh, kita membelakangkan matahari naik. Kita memburu kelazatan dunia, kita tidak akan dapat kemanisan dalam mengerjakan ibadat. Itu kaedah dalam mengelokkan rohani kita. Jadi oleh itu tuan-tuan, kalau kita tak mau makna kata mati hati kita, jadi kita kena berjaga-jaga. Jangan bagi mati hati kita. Antara mati hati, dia tak jaga makan, dia makan yang haram. Benda yang diharamkan oleh Allah dia makan. Cara pendapatan dia tak elok, cara pendapatan dia tak betul. Kalau dia menjaga, dia tipu-tipu, kecoh-kecoh. Sekarang ni tuan-tuan bukan tinggi-tinggi saja, yang rendah-rendah pun menjaga tak betul banyak. Kalau tuan-tuan pergi pasar hari ini, tu secara kecil-kecilan, kan? Kita beli temikai, dia bola plastik merah. Tengok merah terliuk. Balik-balik buka-buka, pucat pun, tawak hebiak lagi. Haram jadah tipu. Ada tipu lah jual beli. Dia jual ikan, tuan-tuan perasan dia jual ikan. Ni pinggan, dia buat piring, dia terap. Dia tabur ikan 3 ekor. Sepinggan RM5. Mas pinggan, balik-balik 5 ekor. Haram jadah tipu. Betul kan? Itu kecil-kecilan. Tipuan cara kecil-kecil. Yang besar-besar lagi panjanglah cerita dia. Sebab itu sumber pendapatan kena jaga. Yang kedua, kita makan kerana nak buat ibadat. Bukan kita makan kerana nak sedap berlazat. Kita dapat sedap, kita dapat lazat, dan kita tak dapat kelazatan dalam mengerjakan ibadat. Tuan-tuan, kalau orang dapat Tuhan bagi dia lazat, dia berdiri mungkin 4 pagi mendirikan solat, sampai orang duk tarhim tu, dia duk boleh berdiri lagi baca Al-Quran yang begitu panjang. Dia boleh buat ibadat dengan penuh khusyuk. Manis, dia dapat buat ibadat dengan begitu manis, lazat dan sedap sekali.
Kita tak dapat kemanisan ibadat, tak dapat kelazatan dalam mengerjakan ibadat. Sebab itu kita kena jaga. Kalau kita menuntut kelazatan mata, tuan-tuan, mata ni nak tengok maksiat memanjang, kita takkan dapat kemanisan melihat ayat suci Al-Quranul Karim. Kalau kita melayan kehendak kaki, berjalan tempat-tempat maksiat, jangan mimpi nak seronok pergi masjid. Betul, tuan-tuan? Kalau tangan ni duk pegang benda-benda tak elok, pegang perempuan ni, pegang perempuan wanita ni, jangan mimpilah tangan ni, tuan-tuan, nak buat ibadat kepada Allah, dia takkan dapat. Jadi sebab itu kita jaga betul-betul. Mana kata seluruh anggota kita ini mudah-mudahan dapat melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati sekalian, kenapa saya bicara bab hati? Pertama, tuan-tuan, hati ni, roh ni, dialah akan kembali kepada Allah Taala besok di akhirat. Dialah akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat ataupun diazab. Ini roh ataupun hati. Itu satu. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, hati ni tempat Allah Ta'ala mencampurkan berbagai-bagai kenikmatan. Tuan-tuan rasa takut kepada Allah, hati. Rasa cinta kepada Allah, hati. Tuan-tuan rasa kasih sayang kepada Allah, hati. Tuan-tuan rasa lazat manis buat ibadat, hati. Semua dia duduknya di hati. Hati tempat Allah Ta'ala tuangkan berbagai-bagai rahsia, berbagai-bagai nur, dipanggil nurul waridat. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Apakah tidak, kata Allah Taala, orang yang kami lapangkan dadanya dengan Islam, mereka mendapat nur daripada Tuhannya. Nur ni bila masuk dalam hati, hati kita rasa lapang dengan kerja-kerja Islam. Kalau nur tak masuk, dia sempit, tuan-tuan. Allah nak semayang pun rasa payah. Dia boleh New York, dia boleh pergi Paris, Frankfurt, masjid di rumah dia tak sempat lah, tuan-tuan. Betul saya cakap. Dia boleh terbang sana terbang sini, dia terbang atas bumbung Baitullah, dia nak singgah buat umrah, tak mampu, tuan-tuan. Betul. Kalau dia tak dapat nur, bila nur tak masuk dalam hati gelap. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan bawa kereta lampu malam, lampu kereta tuan-tuan malam, tuan-tuan nak bawa kereta macam mana? Teragak sikit, masuk parit terus. Tapi cuba lampu terang macam, tekan minyak 160 km sejam, lebuh raya. Begitulah ibarat hati. Bila hati kita nur tak masuk, tuan-tuan, terabah-rabah. Hidup dia tak tahu. Apa dia nak buat dia pun tak tahu. Sedangkan umur dah lanjut, kematian makin dekat. Kalau kita main bola ni, ibarat referee ni duk tengok jam lah. Duk parti jam. Pasal apa? Yang duk ada ni injury time ni, masa nak habis dah. Kita ni kalau umur sampai 60, 50 ni kira injury time lah, masa kecederaan. Malakal maut duk tengok jam nanti ofisil dia boleh tengok gusti lagi tu. Betul, tuan-tuan. Pasal mata hati dia tak nampak. Tetapi kalau mata hati dia terang, Masya Allah, aku ni akan jumpa malaikat. Malaikat akan tanya aku soalan nombor satu. Malaikat akan tanya, siapa Tuhan kamu? Mar Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Boleh jawab tak, tuan-tuan? Agak-agak boleh jawab tak? Allahu Rabbi. Dia bergantung kepada dunia. Kalau di dunia kita kenal Tuhan, insya-Allah dalam kubur Allahu Rabbi. Kalau tak kenal, nak jawab macam mana? Kita pergi satu tempat, singgah satu masjid, tanya orang tu, Assalamualaikum, salam. Tumbang tanya, boleh? Boleh. Siapa tu imam masjid ni? Tu imam macam ni? Tu imam masjid ni Ustaz Soleh. Isteri dia Ustazah Bedah. Anak sulungnya nama Mat. Anak bongsunya nama Mit. Menantunya nama Mut. Jawab. Papa macam singgah jawab. Kenapa dia boleh jawab? Dia kenal. Dia. Kalau tak kenal, Assalamualaikum. Siapa tu imam masjid ni? Ish, kalau tak silap saya, ada bola nak mampu. Tak boleh jawab, tuan. Maka bila dapat ni, tuan, dia mula fikir, bolehkah aku jawab soalan siapa Tuhan aku? Dia, tuan-tuan sekalian, dia bukan setakat kita tahu nama Allah itu saja. Konsep ketuhanan yang kata kenal Tuhan ni, kita kenal sifat-sifat Tuhan, kita kenal Allah Ta'ala tu Tuhan kita, dan kita ni hamba dia. Sebagai seorang hamba, dia wajib tunduk dan patuh kepada perintah Tuhan dia. Dia wajib menzahirkan rupa ubudiyah, rupa kehambaan.
dia akan beribadat. Kalau kita ibadat kepada Allah Ta'ala sungguh-sungguh, kan? Betul-betul kita yakin Allah Tuhan kita, kita wajib sembah dia, dan kita memang sembah Allah, tunduk dan patuh perintah Allah, insya-Allah Allahu Rabbi boleh jawab, insya-Allah. Wa ma imamuka, malaikat nak tanya, siapa imam kamu? Kita akan jawab, Al-Quranu imami. Kalau kita tak baca Al-Quran, nak jawab macam mana? Tak jadikan Quran sebagai imam. Imam ni adalah pemimpin. Imam ni duduk depan, makmum duduk belakang. Kita tak jadikan imam, Quran tu duduk di depan. Kita tak ikut hukum Quran. Macam mana nak jawab Al-Quranu imami? Katalah boleh jawab. Okey, boleh jawab. Malaikat tanya, wa ma imamuka? Kita jawab, Al-Quranu imami. Okey, malaikat kita baca, aku nak dengar. Tak kacau. Malaikat bagi Quran, kita pun baca. Kita tak pernah baca Quran di dunia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pula ayat ni? Al-Mari. Al-Mari tu, bukan Al-Mari. Alif Lam Mim Ra. Dia kata Al-Mari pagi belajar mampu. Jangan macam tu. Jadi soalan-soalan yang demikian ni tuan-tuan boleh dijawab dengan amal ibadat. Jadi hati terang. Sebab tu Allah kata, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Apakah tidak, kata Allah Ta'ala, orang yang kami bukakan dadanya dengan Islam, mereka mendapat nur daripada Tuhannya. Bila nur masuk, petunjuk masuk, baru kita berbeza hak dengan batil. Baru kita nampak kita ni dah lanjut usia, kematian makin dekat, makin dekat. Syekh Ibn Atta' sebut dalam kitab Hikam ni tuan-tuan, dia kata, ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumtihi. Tak ada satu nafas pun yang kamu hembus, melainkan setiap nafas itu Tuhan dah takdir pada azali. Tuhan dah takdir siap, tuan-tuan. Banyak mana nafas yang kita nak guna sepanjang hayat kita di atas muka bumi ni. Mak kita lahirkan kita, bersama-sama kita ni ada satu stok pernafasan. Kita sendiri tak tahu. Yang tahu hanya Allah ya. Dan nafas ni tuan-tuan, sikit pun Tuhan tak tambah. Tak tambah. Tapi yang pastinya hari-hari kita guna. Banyak mana tuan-tuan? Dalam kitab tuan-tuan tasawuf, ulama sufi kata, kita bernafas, kita guna nafas satu hari satu malam 24,000 kali. Ni naik turun jantung kita ni. Naik turun nafas ni 24,000 satu hari, satu malam. 2 hari 48,000. 3 hari 72,000. 4 hari 96,000. Umur saya 63 tahun. Tuan-tuan ambil kalkulator, tuan-tuan kira tengok. 365 kali 24,000 kali 63. Berasap kalkulator. Dia nak kira tak kerti. Habis digit tu. Kita tak tahu. Tapi tuan-tuan, yang pastinya nafas kita tu makin hari makin kurang. Makin hari makin kurang. Ibarat kita duit dalam bank, hari-hari jolok. Jolok 24,000 sehari. Jolok. Tak kering kan? Satu hari kita akan bertemu apa yang namakan hembusan nafas yang terakhir. Matilah tuan-tuan. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata oleh Muhammad, maut yang kamu lari daripadanya, dia pasti akan menemui kamu. Jadi bila hati kita diterang dengan nur cahaya daripada Allah Ta'ala tuan-tuan, kita nampak kita makin dekat, makin dekat, makin dekat. Kalau ibarat orang masuk, budak-budak mengaji lah, ni mesti ke mana lah, tarikh peperiksaan tu makin lama makin dekat, makin lama makin hampir, makin lama makin hampir. Sedangkan dia persiapan tak cukup. Tuan-tuan boleh bayang macam mana cemas dia nak menghadapi, makna kata kertas-kertas peperiksaan. Itulah ibarat kita tuan-tuan. Perjalanan jauh tuan-tuan, bekalan kena banyak. Sebab itu hati yang terang ni, dia akan sungguh-sungguh mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda alamat hati itu mati, iaitu tak rasa rugi sekiranya makna kata dia meninggalkan taat. Kalau kita ada rasa rugi, kita tertinggal taat, itu tanda hati hidup lah tuan-tuan. Ada kadang-kadang kita kelang kabut-kabut terlupa nak pergi surau, semayang di rumah, besok-besok jumpa kawan, hang tak pergi surau malam tadi? Ustaz ni naik majak. Bukan malam ni ke? Malam kemarin. Ya Allah, ruginya aku. Dah tinggal satu pelajaran, tertinggal kuliah, dia rasa rugi. Tu hati hidup. Hang tak pergi surau, awak?
Lega tak pergi dah. Kalau pergi kena tembak dengan ustaz pula datang. Jadi itu pula dah. Alamat yang kedua, kata musannif rahimahullah taala, wa tarkun nadami, iaitu meninggalkan menyesal, tak menyesal, ala ma fa'altuhu min wujudi zulalat, iaitu dia meninggalkan menyesal, tak menyesal lah maknanya apabila dia melakukan kesalahan. Dia buat maksiat, sikit pun tak menyesal, sikit pun tak rasa bersalah. Ini makna kita hati dah mati. Hati dah mati. Maksiat ni tuan-tuan, dia racun bagi hati. Dia racun bagi hati. Kita bila kita buat maksiat, maka hati kita ni dah kena racun, berpenyakit. Bila kena racun dia sakit. Bila dia sakit tuan-tuan, dia tak lalu makan. Hati yang sihat macam badan yang sihat. Kalau badan tuan-tuan sihat, tuan-tuan suka makan. Apa makanan tuan-tuan suka? Laksa. Selalu satu pinggan penuh tu tuan-tuan makan habis. Pasal apa? Badan sihat. Kalau tuan-tuan sakit, kena pula sesama burung pula tu. Satu canca pun kadang-kadang tak boleh makan. Kenapa tak boleh makan? Tak boleh makan kerana badan sakit. Begitu ibarat rohani kita tuan-tuan. Roh kita ni, hati kita ni, kalau kena sakit, dia tak boleh makan. Makanan jasmani, makanan rohani tak sama tuan. Jasmani kita ni, jasad kita dijadikan oleh Allah daripada bumi. Sebab itu makan minum dia semua berasaskan bumi. Ikan ke, sayur ke, tumbuh-tumbuhan ke, padi ke, beras, semua daripada bumi. Makanan jasad semua daripada bumi. Tetapi makanan rohani dia bukan daripada bumi. Sebab dia bukan dijadikan di bumi. Dia alam lain, alam langit. Sebab itu tuan-tuan sekalian, makanan rohani kita macam makanan malaikat. Apa makanan malaikat? Malaikat tak makan nasi. Dia makan selawat. Sekali dia selawat, dia terus kenyang. Dia berzikir, dia bertasbih, dia bertahmid. Tuan-tuan, kalau roh kita sihat, kita suka berzikir, kita suka baca Quran, kita suka membesar dan mengagungkan Allah Ta'ala. Tapi kalau roh kita sakit tuan-tuan, kita tak mampu untuk buat taat kepada Allah. Tak boleh nak zikir, nak sebut nama Allah pun tak boleh. Nak baca Quran pun tak boleh. Apabila tuan-tuan dapati tuan-tuan tak mampu untuk membaca Quran, tak mampu nak berzikir, tak mampu bangun malam, fahamlah roh kita sakit tuan. Sebab itu bila sakit kena berubatlah. Dia tanya saya, nak berubat macam mana ustaz? Tengoklah sakit macam mana. Kalau sakit sikit-sikit, jadi pesakit luar. Pergi klinik satu Malaysia pun boleh lah tuan-tuan. Sakit sesama, demam. Tapi sakit jantung mana boleh. Nak kena masuk ubat lah tuan-tuan. Dia tengoklah sakit kita macam mana. Kalau sakit teruk kena masuk ubat tuan-tuan. Kalau sakit sikit-sikit, jadi pesakit luar. Sakit luar ni macam mana? Pergi masjid, pergi surau, dengar kuliah balik. Kalau sakit serius, kena masuk ubat lah. Ubat mana pula? Kena duduk pondok dengan saya. Duduk ambil cuti sebulan, duduk di pondok. Saya ajar baca kitab hari. Paksa bangun malam. Siapa tak sembahyang jemaah, kita rotan. Pegang rotan, gempak. Tak bayang kita rotan. Tak bagi tajuk, kita rotan. Kita paksa puasa. Rejab, Syakban, kita puasa. Paksa puasa. Pasal apa? Kita nak berubat. Nak makan ubat tak makan, doktor paksa. Sumbat juga nak kena makan. Dia tengoklah sakit kita. Sampai kita sakit tak mau sembahyang jemaah. Tak mau sembahyang 5 waktu tu sakit serius tu. Sampai hati tu kena teringin nak berzina saja. Nak buat maksiat itu kena sakit serius tu. Kena masuk berubat. Jadi yang jadi masalah tuan-tuan, kita sakit, kita tak tahu kita sakit. Tu payah. Dia sakit tuan-tuan, dia ada lemah jantung, dia ada darah tinggi, dia tak tahu, dia ada kecil manis, dia tak tahu, dia tak pergi jumpa doktor. Sekali kena stroke, terus mati terus. Orang yang ulang-ulang berubat tu insya-Allah, kalau dia kena pun makna sempat lagi lah diselamatkan insya-Allah. Tapi kalau sampai dah teruk sangat, habis tuan-tuan. Jangan biar hati kita ni sampai peringkat mati. Mati hati tu apa dia? Tak terkejut bila buat maksiat, tak rasa rugi apabila meninggalkan taat. Tuan-tuan nak tahu hati tuan-tuan, tenang. Balik rumah tak lagi, ambil wudu, pegang Quran. Baca tengok aja. Baca, lepas muka nak 2, lepas 2 nak 3, lepas 3 nak 4. Alhamdulillah tuan. Rohani tuan-tuan sihat wal afiat. Tapi kalau baca 2 baris baca 2 baris menguap. Dengar bunyi gedegang. Apa tu mat? Gusti pak oi, Gusti. Dia.
Dia kata Quran ni bila pun boleh baca. Gusti, kalau tak ada yang ni minggu depan baru ada. Dia tinggal Quran, pergi cari Gusti. Tika hati mati lah tuan. Kita boleh cek lah. Cerita dengan orang kita cek. Ghairah tak ghairah kita mengerjakan taat kepada Allah. Kalau ghairah, rasa sayang, rasa suka buat ibadat, itu tanda hati kita hidup. Tersilap sikit. Bukan banyak, tersilap sikit je. Allah dia menyesal yang amat sangat. Itu hati hidup lah. Tapi kalau dia buat maksiat, dia derhaka pada Allah, tak rasa apa-apa, meninggalkan taat pun tak rasa rugi apa, itu alamat hati mati dah tuan. Segera kita berubat sebelum makna kata kita pergi menemui Allah Subhanahu wa taala. Sebab Tuhan sebut yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak berguna harta benda dan anak pinak. Yang berguna orang yang balik jumpa Tuhannya dengan membawa hati yang sejahtera. Lain semua tinggal tuan. Kekayaan macam mana pun tinggal. Stukin koyak pun tinggal tuan. Stukin koyak. Dia orang kaya, duit banyak. Bukan jutawan, bilion. Satu hari bila dia sakit, dia rasa macam dia tak ada harapan lagi nak hidup, dia panggil semua anak dia balik. Bila anak berumpun, dia kata ke anak-anak dia, tolong pergi ambil Ustaz stukin koyak pak dalam almari tu. Anak dia pun pergi ambil dalam almari stukin koyak. Jadi pak nak pesan kat hangpa ni, kalau takdir Allah Ta'ala pak mati, tolong pakaikan mayat pak ni dengan kait stukin koyak. Mungkin anak-anak dia fikir, mungkin dia nostalgia aku, mungkin masa dia susah dulu, mula-mula nak berniaga sampai stukin koyak pun tak payah nak ganti kot. Anak-anak ingat macam tu. Mungkin kenang-kenangan ni kan. Takdir Allah Ta'ala, tak lama lepas tu pak dia mati. Bila mati panggil tu imam, nak mandikan mayat, nak kapankan mayat. Bila tu imam mai, dah mandi semua cukup, nak kapan mayat, maka anak-anak orang kaya kata, tu imam pak saya wasiat, kalau dia mati pakaikan dia dengan stukin koyak ni. Imam kata mana boleh pakai stukin koyak? Hampa pernah hampa tengok orang mati pakai stukin? Tak ada. 3 lapis kain kapan je, kata tu imam. Tak boleh tu imam. Pak